Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua dah bersedia nak mulakan kelas? Dah ada buku teks, buku aktiviti dah ada, alat tulis semua dah ada? Dah ada. Okey, buka buku teks muka surat 7. Hari ini kita masuk dengan unit yang kedua. Okey, sebelum kita mulakan kelas, sebelum belajar kita kena buat apa? Baca doa. Pandai Abdul Aziz. Kita kena baca doa. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Okey, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Amin. Amin. Okey dah, Naufal simpan barang Naufal. Naufal Jeffrey Dan simpan semua kat barang tu. Hari ni waktu untuk belajar. Okey, waktu untuk belajar kita fokus untuk belajar bukan untuk main. Okey, buku teks buka muka surat 7. Muka surat 7. Hari ini kita masuk dengan unit yang kedua iaitu cerita keluarga. Okey, Muallim tutup semua mikrofon semua orang supaya biar Muallim je yang bercakap. Muallim nak mengajar jadi awak dengar dulu. Nanti kalau semua orang bercakap, suara Muallim tak dengar, awak pun tak dengar. Okey, muka surat 7. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok kat depan, Muallim tunjukkan. Okey, cerita keluarga. Okey, cerita keluarga. Okey, hari ni aktiviti kita nak buat mendengar dan bertutur. Okey, kita tengok perbualan di antara dua orang ni, Nabila dengan siapa ni? Dengan kawan dia. Okey, hobi keluarga. Siapa tahu apa itu hobi? Siapa tahu? Siapa nak jawab boleh buka mic. Apa itu hobi? Siapa tahu? Hobi keluarga dalam satu keluarga. Hobi tu apa dia? Benda yang kita selalu buat. Benda yang kita selalu buat. Itulah maksud dia hobi. Hobi tu macam-macam. Ada hobi tu banyak. Ada banyak. Hobi ni ialah perkara perbuatan yang kita suka buat. Perbuatan yang kita suka buat. Antara hobi yang biasa kita buat adalah hobi macam-macam. Macam-macam. Contoh dia apa, Solihin? Apa salah satu contoh dia, Solihin? Hobi. Membaca. Pandai. Apa lagi contoh hobi? Ada membaca, ada melukis, ada bermain muzik. Ada yang suka belajar. Hobi ni maksud dia perkara yang kita buat di waktu kita lapang. Contoh dia melukis. Tengok ni gambar. Melukis. Yang gambar lelaki ni melukis. Yang ni gambar ibu dia. Ibu dia tengah buat apa ni? Gambar tengah buat apa ni? Gambar sedang bercucuk tanam. Tanam pokok. Ni yang perempuan yang bertudung purple. Dia membaca buku. Yang ni pula Baca buku. dia tengah buat apa? Dia tengah main biola. Okey, yang ni pula tengah buat apa ni? Tengah main papan selaju orang panggil. Hobi ni ada banyak jenis. Ini salah satu contoh dia. Melukis. Ada orang suka melukis.
Ada orang suka tanam pokok, ada orang suka membaca, ada orang suka main biola, ada orang suka main papan selaju, ada orang suka menyanyi. Itu salah satu contoh dia. Alam, saya suka melukis dan mewarna. Just seronok. Ya, melukis dan mewarna. Itu hobi awak. Setiap orang ada hobi Siapa masing-masing. conteng? Siapa yang conteng Amin ada hal, jangan conteng. Okey, kita tengok perbualan di antara dua orang ni. Naufal Jeffrey Dan, jangan conteng. Ya. Naufal Jeffrey Dan, setiap kali kelas awak conteng. Awak tak nak belajar, awak jangan masuk kelas. Awak main time belajar, awak ganggu, awak conteng semua ni. Kawan-kawan awak yang nak belajar, kawan-kawan awak tak nampak. Kalau awak tak nak belajar, Naufal, awak boleh keluar kelas. Orang. Okey, kita tengok perbualan di antara dua orang ni. Okey, mari kita tengok macam mana cara untuk membaca dialog. Kita kena baca dengan nada yang sesuai. Contoh, okey, tengok ni. Yang pertama ni, yang tudung, yang pakai spek ni. Dia cakap apa? Saya nak bersama Maggie. Cantik. Conteng. Okey, tengok ni dia cakap. Cantiknya, siapakah yang mengambil semua gambar ini, Hana? Dia pun jawab. Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi ahli keluarga saya yang lain. Orang ada hobi. Okey, tengok gambar ni. Gambar hobi akhir keluarga saya yang lain. Tengok ini. Saya suka bermain papan laju. Okey, yang ni gambar yang pertama. Kakak saya menggasik. Ni yang pakai tudung warna biru ni. Saya mahir menggesek biola. Ni hobi dia. Hobi Hana ni gambar ni. Hana tengah buat apa ni dalam gambar ni? Dia sedang bermain biola, tengah menggesek biola. Itu hobi dia, hobi dia. Saya mahir menggesek biola. Itu Hana. Okey, kalau yang baju, yang lelaki baju kuning ni pula dia suka main apa? Ni abang dia. Abang dia main apa ni? Tengok gambar ni. Papan selaju. Abang saya. Papan selajunya. Abang saya suka memain papan laju. Abang saya suka bermain papan selaju. Okey, itu abang dia. Okey, kalau kakak dia pula, kakak dia suka main apa? Ni kakak dia yang tudung warna purple ni. Gambar ni tudung purple. Kakak dia tengah buat apa ni? Baca buku. Kakak saya suka membaca buku. Membaca buku. Membaca buku. Membaca. Kakak saya diri. Kakak dia suka membaca buku. Okey, kalau yang ni pula ibu dia suka buat apa di gambar ni? Ibu dia tengah buat apa tu? Dia suka main piano. Ibu dia ni. Ibu dia suka tanam pokok. Jangan conteng. Amin ada hal, jangan conteng. Amin ada hal. Jadi tak fokus kita belajar. Amin ada hal, jangan nak conteng. Kalau awak tak nak conteng, nak main, jangan masuk kelas. Awak Abdul conteng, Aziz kawan-kawan pun awak tak nampak. Abdul Aziz pun conteng. Yang kena pukul kepala gajah. Okey, tengok pula yang dah semua diam. Repeat lah. Dah semua diam. Okey, tengok pula ni yang baju biru ni. Baju biru ni adik dia. Adik dia suka buat apa ni gambar? Adik dia suka
Melukis. Pandai. Dia suka melukis. Tengok kalau Nabi Hana, dia hobi dia mahir menggesek biola. Abang saya pula suka bermain papan selaju. Kakak dia pula suka main apa? Kakak suka membaca buku. Ibu pula, ibu saya suka tanam pokok. Ni pula adik dia. Adik dia suka buat apa? Apa hobi adik dia? Adik dia hobi dia suka melukis. Itu maksud dia. Suka melukis. Okey. Itu dia. Hobi setiap orang tu berbeza-beza. Yang mempunyai. Okey. Ustaz nak tanya Ain Syafi. Ain Syafi, apa hobi awak? Ain suka main apa? Ain, buka mic. Aish tak dengar. Okey, setiap orang ni okey Aish, awak suka main apa? Apa hobi awak? Awak suka melukis ke? Suka menyanyi ke? Tak dengar suara. Suka melukis. Melukis. Okey, hobi setiap orang tu berbeza-beza. Ada orang suka hobi setiap orang tu berbeza-beza. Ada orang suka melukis, ada orang suka menyanyi, ada orang suka main badminton, ada orang suka main bola. Setiap orang tu mempunyai hobi yang berbeza-beza. Okey, tengok pula muka surat kedua, muka surat 8. Okey, muka surat 8. Okey, hari ni kita membaca. Macam mana cara nak membaca? Okey, Mualim tutup semua mikrofon semua orang. Awak jangan on lagi. Okey, awak dengar dulu macam mana cara kita nak membaca dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Ni cara ni kita dah belajar ni. Okey, tajuk dia Kenangan Sukaneka. Ini cara dia kita nak membaca dengan intonasi yang betul. Okey, tengok yang pertama ni. Sukaneka di sekolah Hana dan Hani telah tamat. Ayah mereka membawa mereka sekeluarga minum di sebuah restoran. Sementara menunggu minuman yang dihidangkan, ayah mereka menunjukkan gambar-gambar yang telah diambil oleh beliau kepada keluarganya. Okey, tengok gambar dia. Tengok gambar ni. Ayah dia tengah bercakap. Okay, yang lelaki kuning ni cakap, tahniah kakak. Dia cakap tahniah dekat kakak dia. Solihin jangan conteng. Kenapa dia cakap tahniah? Okey, kita tengok sambung dialog dia. Tahniah Kak Hani kerana berjaya. Tahniah Kak Hani kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam sukaneka tadi, kata Hana kepada kakaknya. Ya Hani, kami bangga akan kejayaan kamu. Ibu berharap kamu bukan sahaja cemerlang dalam sukan, tetapi dalam pelajaran juga, kata Puan Yasmin. Puan Yasmin ni ibu dia. Yasmin pun jawab, terima kasih semua kerana memberikan sokongan kepada saya. Jawab Hani dengan gembiranya. Okey. Sekarang ni Mu'alin nak ajar awak cara untuk kita menjawab soalan pemahaman. Apa itu soalan pemahaman? Okey, soalan pemahaman ni kalau dalam peperiksaan dibagi, awak hanya perlu cari jawapan di dalam petikan sahaja. Dia akan bagi soalan. Jawapan dia awak hanya perlu cari dalam petikan sahaja. Okey, contoh dia kat sini. Soalan dia yang pertama. Di manakah ayah membawa Hani dan Hana sekeluarga minum? Di manakah ayah membawa?
Cuba tengok dalam teks ni. Jawapan dia ada dalam teks ni. Dekat mana? Di manakah ayah membawa Hani dan Hana sekeluarga minum? Di mana? Cuba cari jawapan dia. Siapa yang tahu jawapan dia? Okey, boleh buka mic. Kita sama-sama jawab. Restoran. Pandai. Sebuah restoran. Kat sini dia dah bagi. Sebuah restoran. Soalan dia, di manakah ayah membawa Hani dan Hana sekeluarga minum? Jawapan dia, sebuah restoran. Macam mana nak tahu sebuah restoran? Jawapan dia ada dalam petikan. Tengok ni. Ayah membawa mereka sekeluarga minum di sebuah restoran. Ini jawapan dia. Di sebuah restoran. Jadi cara awak nak menulis jawapan soalan pemahaman, awak tak boleh tulis di sebuah restoran saja. Salah. Kalau macam ni salah. Awak tak boleh buat jawapan terus. Awak kena salin dulu soalan dia. Soalan dia yang mana awak kena salin? Awak kena ambil yang ini. Kalau ada kah ni, di manakah ke, siapakah ni, awak tak perlu salin. Awak perlu ambil kat sini terus. Ambil petikan dia. Ayah. Awak kena salin dulu yang ni petikan dia. Lepas tu baru awak bagi jawapan dia. Ayah membawa, salin sebalik. Awak kena tulis balik. Ayah membawa Hani dan Hana sekeluarga minum di sebuah restoran. Alam, tulis karisan dekat bawah di sebuah restoran ke? Tak perlu. Dengar je dulu. Okey, ingat jawapan dia di sebuah restoran. Tapi awak tak boleh tulis jawapan terus. Awak kena salin dulu petikan soalan dia. Kena salin. Ayah, awak kena salin balik yang ni. Ayah membawa Hani dan Hana sekeluarga minum di sebuah restoran. Baru tulis jawapan dia. Okey, setakat ni semua jelas tak? Semua jelas? Gariskan ke? Tak perlu. Dengar je dulu. Okey, kita tengok pula yang kedua. Okey, soalan kedua. Apa pula soalan kedua? Soalan dia bertanya, siapakah yang mendapat tempat pertama dalam sukaneka? Soalan dia. Siapakah yang mendapat tempat pertama dalam sukaneka? Kakak dia. Mana tahu kakak dia? Jawapan dia ada dalam petikan. Ni petikan dia. Soalan dia, siapa yang mendapat tempat pertama dalam sukaneka? Okey, cari perkataan tempat pertama dalam sukaneka dalam petikan. Okey, kat sini dia bagi. Tengok ni. Tahniah Kak Hani kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam sukaneka tadi. Jadi siapa yang mendapat tempat pertama? Jawapan dia ada dalam sini. Siapa? Hani. Kak Hani. Zarik Takwa jangan conteng. Okey, jadi jawapan dia sebelum awak boleh ke tulis Hani terus? Tak boleh kan? Awak kena tulis apa dulu? Kak Hani. Tak boleh jawapan terus. Awak kena salin dulu petikan dia. Ni. Kena salin balik. Yang mendapat tempat pertama dalam sukaneka ialah siapa? Hani. Hani. Kak Hani. Jawapan dia Kak Hani. Tapi awak tak boleh terus tulis jawapan dia. Awak kena salin dulu petikan dia. Siapakah yang mendapat tempat pertama dalam sukaneka? Yang mendapat tempat pertama dalam sukaneka ialah Kak Hani. Itu cara menulis dia. Okey, soalan ketiga. Berapakah bilangan ahli keluarga Hana? Tengok gambar ni. Berapa orang ada ahli keluarga dia? Cuba kira. 6. Ada 6 orang. Okey, yang pertama. Ada siapa ni? Ni ayah dia yang pertama. Yang kedua.
Pertama ayah dia. Yang kedua ibu dia. Yang tudung hijau ni. Lepas tu ada kakak dia ni. Yang tudung warna pink ni. Merah jambu. Lepas tu yang tudung biru. 4 orang. Lepas tu abang dia. Yang baju kuning. 5 orang. Dan yang terakhir sekali adik dia. Ada berapa orang semua adik-beradik dia? Keluarga dia? Pandai. Jadi macam mana tulis jawapan dia? Tulis 6 terus ke macam mana? Kena buat apa dulu? Kita kena salin dulu petikan dia. Kena salin balik yang ni. Bilangan. Kena salin balik petikan dia. Bilangan ahli keluarga Hana ialah berapa orang? 6 orang. Okey, tengok jawab soalan keempat. Apakah perasaan ibu bapa Hani apabila anaknya berjaya? Apa perasaan mak ayah dia bila anak dia berjaya? Dia apa dia cakap? Dia Hani, kami. Dia cakap apa ni? Dia kami bangga. Ibu dia cakap, kami kata Puan Yasmin. Puan Yasmin ni ibu dia. Ibu dia kata bangga. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan dia? Kat sini. Kita nak tulis bangga terus ke kita kena buat apa dulu? Kita kena salin dulu. Petikan dia. Tak boleh buat jawapan terus. Awak kena salin balik petikan dia baru buat jawapan. Soalan dia, apakah perasaan ibu bapa Hani apabila anaknya berjaya? Awak kena salin balik dulu petikan dia ni. Perasaan ibu bapa Hani apabila anaknya berjaya ialah bangga. Bangga macam mana tahu bangga? Jawapan dia ada dalam petikan ni. Ingat itu cara kita nak menjawab soalan. Salin kat mana? Tak perlu salin dulu. Dengar je dulu Muallim cakap ni. Muallim ajar ni. Nanti Muallim bagi kerja rumah. Okey, soalan yang terakhir. Soalan dia, nyatakan cara untuk menggembirakan hati ibu bapa kamu. Macam mana cara kita nak gembirakan hati ibu bapa kita? Dengar cakap mereka. Dengar cakap mereka lagi. Dengar cakap mereka. Kalau dia semula dalam pelajaran. Belajar pandai. Okey, macam mana kita nak tulis jawapan dia? Kita tak boleh terus tulis jawapan dia. Kita kena salin dulu. Ada lagi satu lah. Kita kena salin dulu petikan dia. Kita kena Maklum, salin kalau dulu. ibu bapa sakit kena tolong dia. Betul, Idina. Cara untuk gembirakan hati ibu bapa, kita kena salin dulu petikan dia baru tulis jawapan dia. Jadi cara untuk gembirakan hati ibu bapa ialah mendengar cakap mereka dan belajar pandai-pandai. Kalau awak dengar apa yang mak ayah awak cakap, kalau awak belajar pandai-pandai, awak boleh gembirakan hati ibu bapa awak. Maklum, Ya. bila saya dah habis kelas, saya nak buatkan ibu saya rasa gembira. Macam mana cara awak nak buatkan ibu awak gembira? Saya nak kemas rumah saya sebab dia dah bersepah sangat. Betul, Idina. Awak nak gembirakan hati ibu awak kemas rumah. Jadi bila awak kemas rumah, ibu awak pun gembira. Itu salah satu cara dia. Okey, setakat Tapi ni semua kalau jelas buat tak? salah? Apa dia, Naufal? Kalau buat salah? Kalau buat salah, kalau kita buat salah dekat orang, kita kena buat apa? Kita kena minta kena minta maaf. Pandai, Naufal. Kalau kita buat salah dekat mak ayah kita kena minta maaf dengan mak ayah kita. Dengar Naufal, kalau kita buat salah dekat mak ayah kita kena minta maaf. Sama je, awak buat salah dengan siapa-siapa, awak kena minta maaf. Kena buat macam tu.
Boleh Naufal? Mu'alim tak Ya, nak ya, belajar Edina. buat kayak ibu. Saya rasa nak. Awak belajar rajin-rajin, awak boleh gembirakan hati ibu ayah awak. Sebab itulah awak kena rajin belajar, masuk kelas. Kerja rumah awak pun kena buat. Awak kena gembirakan hati ayah dan ibu awak. Tak boleh malas-malas. Kalau awak malas, mak ayah awak pun sedih. Kalau tak nak mak ayah sedih, kita kena buat mak ayah kita gembira. Kena dengar apa yang mak ayah cakap. Kalau mak ayah cakap kemas rumah, kita kemas rumah. Kalau mak ayah cakap masuk kelas online, kita masuk. Kalau mak ayah suruh baca Al-Quran, kita kena buat. Kita kena dengar. Kalau mak ayah suruh buat kerja rumah, kita kena buat. Itulah tanda kita sayang dekat mak ayah kita. Itulah cara untuk kita gembirakan hati ayah ibu kita. Boleh? Okey, ada sesiapa nak bertanya soalan? Kita ada 3 minit je lagi. Ada siapa? Ya, Edina nak tanya apa? Bila dah cuti, saya nak buat kalau mak saya buat semua rumah baru saya jadi awak tolong. Boleh, Edina. Awak tolong ibu awak buat rumah bersih. Kemas rumah bagi bersih. Okey, ada siapa nak tanya soalan lain? Tak ada? Faham? Lagi satu. Ya. Ya. Lagi berapa minit? Ada lagi 2 minit. Ni 2 minit lagi. 2 minit 51. Malam. Ya. Lagi satu. Kalau saya nak buat rumah saya ni macam rumah kaya. So saya nak buat dia so saya nak kemas semua benda yang betul. Awak kemas rumah. Kalau rumah awak sepak, awak kemas rumah. Awak bantu mak awak kemas rumah. Barulah mak ayah awak gembira. Okey, kita ada 2 minit je lagi sebelum kita habiskan kelas. Sekarang ni Mu'alim nak bagi kerja rumah. Okey, kerja rumah. Buka buku ni. Buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 yang warna hijau ni. Buka muka surat 9. Kerja rumah muka surat 9, 10 dan 11. Ada 3 muka surat 9. Yang ni yang pertama muka surat 9. Lepas tu muka surat 10 dan juga muka surat 11. Boleh tanda semua kerja rumah? Malam. Dulu-dulu saya dah tanda dah. Dulu-dulu saya dah tanda dah. So saya dah tak payah tanda. Muka surat 9, muka surat 10 dan muka surat 11. Ya. Ya. Kalau ada kerja sekolah saya terus buat. Sebenarnya Nas dah siap dah muka surat tu. Ya. Nanti hantar pada ustaz ya. Okey. Ingat kerja rumah muka surat 9, muka surat 10 dan muka surat 11. Ada 3 muka surat. Nanti siapkan kerja rumah, jangan malas-malas. Awak nak gembirakan hati ayah dengan ibu awak kena rajin. Tak boleh malas-malas. Kalau mak ayah awak cakap kena buat kerja rumah, kena buat kerja rumah. Boleh Adam Syah? Jangan malas-malas. Okey, kita ada 1 minit je lagi. Kita ya. Alim. Ya, Asmin. Nanti Nas nak hantar gambar tu tau. Ya, nanti hantar pada Mu'alim ya. Okey, kita tutup kelas kita dengan bacaan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis